Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Analisis Zaman Peristiwa Fitnah dalam Pemerintahan Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, yaitu Badriah, Saidah, Nurina, Nur El Sofia, dan Nur Akila. Pengenalan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, kepimpinan Rasulullah SAW telah dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidin. Antaranya ialah Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Berikut merupakan biodata Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Nama penuh Sayyidina Uthman ialah Uthman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah. Beliau berketurunan Bani Umayyah. Tempat lahir di Mekah Al-Mukarramah. Tarikh lahir 576 Masehi, 6 tahun selepas tahun Gajah. Tarikh wafat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Sebab kewafatan dibunuh oleh pemberontak. Gelarannya pula Zunnurain yang mempunyai 2 cahaya kerana mengahwini 2 puteri Rasulullah SAW. Manakala biodata Sayyidina Ali pula, nama penuh Sayyidina Ali ialah Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib, berketurunan Bani Hashim. Tempat lahir dalam Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Tarikh lahir 10 tahun sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul pada tahun 602 Masehi. Tarikh wafat 17 Ramadan tahun 41 Hijrah bersamaan dengan 661 Masehi. Sebab kewafatan dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljim di bandar. Gelarannya pula Abu Hasan atau Abu Turab. Semasa mereka memerintah, terdapat banyak konflik yang berlaku, seperti terjadinya banyak fitnah yang telah dilemparkan terhadap mereka. Seterusnya, rakan saya akan menyambung pembentangan. Seterusnya ialah objektif kajian. Yang pertama ialah menganalisis faktor berlakunya fitnah Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Yang kedua ialah mengkaji kesan zaman peristiwa fitnah dalam pemerintahan Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Dan yang ketiga ialah menghuraikan kepentingan mengetahui zaman fitnah Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Okey, baiklah, saya akan meneruskan pembentangan saya, iaitu faktor-faktor berlakunya zaman peristiwa fitnah dalam pemerintahan Uthman dan juga Ali. Zaman peristiwa fitnah dalam pemerintahan Uthman terdapat 3 faktor. Yang pertama, perasaan tidak puas hati dengan khalifah semakin meningkat. Okey, di sini terdapat orang-orang Kufah dan juga Basrah bangkit menentang gubernur yang telah dilantik oleh Uthman kerana mereka tidak bersetuju dengan gubernur itu. Dan manakala di Mesir pula, Sultan Abdullah bin Sabah, iaitu orang Yaman yang mengaku sebagai Yahudi, ia telah mengadu domba dengan menceritakan hak Ali sebagai khalifah. Kejahatan Abdullah bin Sabah ini juga telah mempengaruhi dan menjadikan jumlah pemberontak semakin banyak. Kontroversi ini telah mengubah serta-merta gubernur itu untuk meredakan ketegangan yang telah berlaku. Walau bagaimanapun, Uthman telah difitnah menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada gubernur Mesir. Dan Khalifah Uthman menolak serta-merta kerana surat itu memang bukan ditulis oleh Khalifah Uthman. Okey, dari sanalah pemberontak semakin berani dan dia mengepung rumah Uthman lalu membunuh Uthman ketika Khalifah Uthman ini tengah membaca Al-Quran. Yang kedua ialah persaingan antara keluarga Hashim dan keluarga Umayyah. Persaingan antara kedua keluarga ini sememangnya sudah ada sejak sebelum kelahiran Nabi Muhammad dan ia kembali setelah pemerintahan Khalifah Uthman. Dan yang ketiga, sifat lemah lembut Uthman. Uthman terkenal dengan sifat kesederhanaannya dan lemah lembutnya dan tidak sesuai dalam dunia politik, tambah-tambah lagi dengan keadaan yang kritikal. Dalam keadaan ini, sikap yang diperlukan ialah tegas untuk menegakkan kestabilan kerajaan. Hal ini telah menyebabkan pemberontak berani untuk meneruskan kejahatan mereka dengan membunuh Uthman. Okey, baiklah, kita teruskan lagi.
tentang zaman peristiwa fitnah dalam pemerintahan Ali. Yang pertama, pergelutan politik atas sebab pembunuhan Uthman ibnu Al-Affan. Umar ibnu Al-Khattab telah membentuk Majlis Syura yang terdiri daripada 6 orang sahabat, iaitu Uthman, Ali, Talhah, Zubair dan Abdul Rahman dan juga Sa'id. Daripada 6 orang ini, seorang akan dibai'ah untuk menjadi khalifah. Jadinya selepas pemerintahan Khalifah Umar, Uthman ibnu Al-Affan telah dilantik menjadi khalifah dan Ali dan juga antara golongan yang awal akur dan patuh kepada pembaihan Uthman ibnu Affan. Dan pergelutan politik ini berlaku dan di era pemerintahan Uthman, dan ini merupakan puncak yang disebut sebagai Al-Fitnah Al-Kubra, iaitu bencana besar. Dan yang kedua adalah pembai'ahan Ali ibnu Abi Talib sebagai khalifah. Di sini menurut pendapat masyhur, selepas peristiwa pembunuhan Uthman berlaku pada hari Jumaat bersamaan 18 Zulhijjah tahun 1335 Hijrah, orang ramai mula mengerumuni Ali dan memberi bai'ah kepada beliau sebelum jenazah Uthman dikebumikan. Meskipun ada pendapat berbeza mengatakan pembai'ahan tersebut berlaku selepas pengebumian Uthman. Namun begitu, pembai'ahan Ali tidak berlaku serta-merta. Pada awalnya, Ali enggan menerima desakan orang ramai termasuk Zubair dan juga Talhah supaya beliau diangkat menjadi khalifah. Dan Khalifah Ali telah melarikan diri. Namun akhirnya Khalifah Ali tetap menerima dijadikan sebagai khalifah. Dan yang ketiga adalah konflik antara Ali ibnu Abi Talib dengan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sini Aisyah radhiyallahu anhu telah mendengar kabar berita atas pembunuhan Uthman. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu telah menangguhkan kepulangannya selepas selesai menunaikan umrah. Pada masa yang sama, Aisyah radhiyallahu anhu juga telah mendapat berita tentang pembai'ahan Ali. Dalam masa yang sama, Aisyah radhiyallahu anhu telah menerima 2 berita. Yang pertama, berita pembunuhan, dan yang kedua adalah berita pembai'ahan Ali sebagai khalifah. Hal ini telah menyebabkan Aisyah dan ahli Majlis Syura yang lain menyuruh Ali untuk mencari pembunuh Uthman dan menghukumnya. Di sini Aisyah radhiyallahu anhu telah mengumpul angkatan perang yang didapati bahawa kedudukan anggota perang lebih banyak daripada golongan Syiah. Setelah perundingan antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anhu, hal ini telah menyebabkan golongan Syiah gerun. Namun di sebalik kegerunan mereka, dorang berundur. Akan tetapi di sebalik itu, mereka telah merancang sesuatu dan telah menyebabkan berlakunya Perang Jamal. Pemerintahan Ali bin Abi Talib dipenuhi dengan pelbagai konflik yang berlaku dalam dimensi politik dan pentadbiran. Hal ini kerana Ali mewarisi konflik yang telah wujud daripada pemerintahan sebelumnya, iaitu pemerintahan Khalifah Uthman ibnu Al-Affan. Antara kesan berlakunya fitnah dalam pemerintahan Saidina Uthman dan Saidina Ali. Yang pertama ialah berlakunya peperangan Jamal yang berlaku di antara Saidina Ali dan Saidina Aisyah. Puncak utama peperangan ini berlaku ialah terjadinya salah faham di antara dua pihak yang dicetuskan oleh golongan munafik. Peperangan ini bukan bertujuan untuk membunuh atau isu perebutan kuasa, tetapi hanya dasar untuk menegakkan kebenaran. Ribuan nyawa melayang sia-sia hanya kerana ketidakpuasan hati sebahagian orang terhadap keadilan yang ditegakkan oleh Saidina Ali. Seterusnya disusuli dengan peperangan Siffin yang berlaku di antara tentera Saidina Ali dan Muawiyah. Peperangan ini berlaku disebabkan golongan munafik yang menyebarkan fitnah di kalangan Syam yang mengatakan bahawa Saidina Ali bersubahat dalam peristiwa pembunuhan Saidina Uthman kerana beliau melengah-lengahkan dalam mengambil tindakan terhadap pembunuhan Saidina Uthman. Oleh itu, berlakunya kucar-kacir dunia Islam ketika itu. Hal ini kerana ramai musuh yang mengambil kesempatan ke atas Saidina Uthman yang mempunyai perwatakan lemah lembut dan dikenali
Ali dengan kesantunannya. Okey, baiklah, saya akan meneruskan objektif kajian yang ketiga, iaitu kepentingan mengetahui zaman peristiwa fitnah pemerintahan Uthman dan Ali. Yang pertama, mengetahui corak kepimpinan dalam menjadi pemimpin dalam kalangan umat Islam, iaitu dapat menjadikan peta bagi arah perilaku pemimpin era kini dan masa akan datang. Sebagai contoh, mereka mempunyai sikap kepimpinan iaitu keberanian dan keadilan dalam menjadi seorang pemimpin, iaitu mereka tabah dalam menghadapi segala cabaran dan rintangan walaupun banyak fitnah yang mereka lalui. Yang kedua ialah menambahkan ilmu pengetahuan dengan lebih luas berkaitan dengan zaman pemerintahan khalifah, iaitu peristiwa boleh menghadirkan kisah kepimpinan hebat bagi menenangkan agama Allah supaya pemimpin memiliki banyak pilihan sebagai ikon bagi memandu arah dan perilaku kepimpinan. Sebagai contoh, peristiwa fitnah zaman pemerintahan Uthman dan Ali banyak memberi kesedaran kepada pemimpin yang tidak mempunyai ciri kepimpinan seperti amanah dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin yang baik. Yang ketiga ialah dapat memupuk semangat kepimpinan dalam diri seseorang. Semangat kepimpinan perlu ada dalam diri seorang pemimpin kerana tanggungjawab yang dilakukan oleh seorang pemimpin dapat mencerminkan diri mereka ke arah pemimpin yang baik. Sebagai contoh, peristiwa yang berlaku semasa zaman pemerintahan Uthman dan Ali telah memberi gambaran yang banyak untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, seperti banyak mengorbankan masa dengan berhempas pulas untuk mencari jalan yang terbaik bagi menyelesaikan sesuatu perkara hingga menimbulkan fitnah. Yang keempat ialah dapat menjadikan Khalifah Uthman sebagai role model dalam menjadi seorang pemimpin yang baik. Hal ini kerana membuktikan Khalifah dalam menyebarkan dan memperkembangkan Islam. Tamsilnya, Khalifah berjaya dalam pembukuan Al-Quran, pembesaran Masjid Nabawi dan menyebarkan dakwah Islam. Kita dapat lihat pengorbanan Khalifah Uthman dalam bidang ketenteraan, iaitu melakukan perluasan kuasa terhadap beberapa buah negara dalam usahanya untuk menyebarkan Islam. Kita juga dapat lihat empayar Islam yang dapat mengatasi empayar Rom Timur dan juga empayar Parsi pada zaman kegemilangan. Yang kelima ialah mengingati sumbangan yang telah diberikan oleh Khalifah, iaitu Khalifah ini seorang yang sangat pemurah hati kerana telah mendermakan sebanyak 300 ekor unta dan 10,000 dinar untuk kegunaan tentera Islam dalam peperangan Tabuk. Sumbangan yang diberikan telah memberi impak yang baik kepada umat Islam kerana dapat meringankan beban angkatan tentera dalam kehidupan seharian mereka. Yang keenam ialah menguasai ilmu sejarah dalam pembelajaran dengan lebih luas, iaitu ilmu sejarah yang kita dapat faham perlukan gambaran dan menjadikan sebagai bahan rujukan dalam melakukan tugasan yang diberikan. Ilmu sejarah ini amat penting untuk diketahui kerana kita boleh menjadikan ilmu ini sebagai pengalaman dan menjadikan pengajaran untuk dijadikan teladan yang baik. Ilmu yang berkaitan dengan zaman pemerintahan setiap khalifah sangat memberi impak yang baik kerana dapat menjadikan setiap sejarah atau peristiwa itu sebagai contoh untuk menjadi pemimpin yang baik. Sebagai contoh peristiwa yang telah berlaku di zaman pemerintahan khalifah yang telah mereka curahkan tenaga yang banyak bagi membangunkan empayar dengan baik. Okey, setakat itu saja saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulannya, pemerintahan Uthman dan Ali dipenuhi dengan pelbagai konflik yang berlaku dalam dimensi politik, pentadbiran dan keagamaan sehingga berlakunya zaman fitnah. Suhu politik yang semakin memanas menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pendukung Ali dan terjadilah sebuah tragedi yang dikenal sebagai peristiwa fitnah Al-Kubra, yang ditandai dengan peristiwa kelam terbunuhnya sang khalifah ketiga iaitu Uthman bin Affan. Maka Ali menjawat jawatan sebagai khalifah dalam situasi rakyat yang kurang stabil. Hal ini sedemikian kerana Ali mewarisi konflik yang telah wujud daripada pemerintahan sebelumnya sejak pemerintahan Uthman bin Affan. Uthman banyak meninggalkan peristiwa panjang yang memiliki kesan dalam perpecahan umat Islam.
Oleh itu, pelbagai pihak mula berperanan dalam menangani isu tersebut dari perspektif dan cara masing-masing sehingga mencetuskan konflik yang amat rumit sekaligus melibatkan setiap lapisan rakyat. Sekian, terima kasih.